Salam sejahtera. Hari ini kita akan tengok topik rantai makanan. Okey, dalam buku teks muka surat 74, di sini kita boleh tengok diberikan satu habitat. Apa tu habitat, murid-murid? Saya harap kamu ingat lagi ya. Habitat ialah tempat tinggal haiwan dan hidupan lain. Okey, jadi tempat tinggal. Di sini dia bagi habitat paya bakau. Dalam gambar ni ada burung elang, ular, monyet, bangau, memerang, tupai, burung, ketam, ikan, udang galak. Semua ini tinggal dalam satu habitat yang sama. Okey, rantai makanan bermaksud hubungan makanan antara hidupan. Boleh disimpulkan di mana haiwan-haiwan ini saling bergantung antara satu sama lain untuk makanan. Okey, kalau kita lihat tupai. Tupai makan buah. Manakala memerang pula makan ikan. Haiwan seperti monyet, bangau, burung pula apa makanan dia? Okey, monyet makan buah-buahan. Begitu juga dengan burung. Okey, ular pula makan monyet, burung, tupai. Ketam memakan haiwan-haiwan kecil. Jadi di sini kita dapati semua haiwan bergantung pada satu sama lain untuk makanan. Okey, sama ada haiwan tu memakan tumbuh-tumbuhan atau memakan haiwan yang lain. Jadi di sini kita boleh tafsirkan rantai makanan ialah hubungan makanan antara hidupan. Okey, sekarang kita tengok bagaimana kita nak bina rantai makanan. Mula-mula kita perlu kenal pasti apa itu pengeluar dan pengguna. Sebab dalam satu rantai makanan akan ada pengeluar dan pengguna. Pengeluar ialah biasanya tumbuh-tumbuhan hijau. Ingat tak proses fotosintesis yang kamu sudah belajar di tahun 4? Tumbuh-tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri dengan kehadiran cahaya matahari, karbon dioksida, klorofil dan juga air. Okey. Jadi tumbuh-tumbuhan hijau saja yang boleh jadi pengeluar. Adakah hidupan lain boleh menjadi pengeluar? Tidak boleh. Tumbuhan hijau sahaja kerana tumbuhan hijau yang boleh membuat proses fotosintesis. Dari manakah tumbuh-tumbuhan itu mendapat tenaga? Tumbuh-tumbuhan mendapat tenaga daripada cahaya matahari. Cahaya matahari menjadi sumber tenaga utama untuk tumbuh-tumbuhan menjalankan proses fotosintesis. Okey, jadi boleh tak kita bina sekarang rantai makanan? Okey, untuk habitat paya bakau, di sini diberi contoh satu rantai makanan, iaitu buah-buahan daripada pokok hijau dimakan oleh tupai, dimakan oleh ular, dimakan oleh elang. Dimakan oleh ni kita ganti dengan anak panah yang menuju daripada benda yang dimakan oleh benda yang memakannya. Jadi itu dipanggil dimakan oleh, kita ganti dengan anak panah. Inilah cara menulis rantai makanan. Dalam rantai makanan ni buah-buahan adalah pengeluar, manakala tupai, ular dan elang adalah pengguna. Sekarang kita rujuk balik muka surat 74 tadi. Boleh tak kita bina rantai makanan lain? Okey. Katakan kita ambil monyet ni. Okey. So, monyet tadi kita dah cakap monyet makan buah-buahan. Okey. So, buah-buahan dimakan oleh monyet. Monyet dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Okey, bagaimana kita nak menulisnya? Okey, marilah kita cuba menulis rantai makanan tadi. Okey. Dimulakan dengan buah-buahan. Okey. Kita mulakan dengan buah-buahan sebab buah-buahan adalah pengeluar.
Okey, kemudian monyet. Monyet pula dimakan oleh ular. Dan ular pula dimakan oleh helang. Dan kita perlu isi simbol di sini. Okey. Panah-panah cikgu tak cantik, tapi orang boleh buat dengan lebih elok. Okeylah tu. Okey, jadi ini adalah contoh rantai makanan yang dapat dibina. Buah-buahan, monyet. Buah-buahan dimakan oleh monyet, monyet dimakan oleh ular, ular dimakan oleh helang. Okey, di sini apakah buah-buahan? Buah-buahan adalah pengeluar. Ini adalah pengeluar. Bagaimana dengan yang lain pula? Pengguna. Okey, semua ini adalah pengguna, iaitu yang ini dan yang ini. Ketiga-tiga ini adalah pengguna. Okey. Pengeluar mendapat tenaga daripada cahaya matahari. Bagaimana pula haiwan-haiwan lain seperti tupai, memerang, ular dan helang yang mana kita panggil pengguna tidak buat makanannya sendiri. Jadi dari mana haiwan-haiwan ini mendapat sumber tenaga? Bila haiwan-haiwan ini tak buat makanan sendiri, jadi haiwan ni semuanya dapat makanan tenaga daripada makanan yang dimakan. Okey, tupai ni adalah herbivore, memakan buah-buahan. Jadi dia dapat tenaga daripada makanannya iaitu buah-buahan tadi. Memerang pula makan ikan. Jadi memerang dapat tenaga daripada ikan tadi. Begitu juga dengan haiwan-haiwan lain. Contoh ular mendapat tenaga dengan memakan tupai. Helang mendapat tenaga dengan memakan ular. Jadi anak panah yang kita letak dalam rantai makanan tu menunjukkan aliran perpindahan tenaga. Jadi ini sangat penting untuk kita tahu cara menulis rantai makanan sebab kita nak tahu haiwan mana dapat tenaga daripada makanan yang mana. Okey, contoh lain. Ini pula adalah habitat yang berlainan. Ini adalah habitat di mana ni? Ada ayam, beluncas, ular, kambing, itik. Kita boleh kata ini sebagai habitat ladang ataupun kebun. Situasi di kebun. Okey, kebun. Jadi di habitat kebun ni kita boleh jumpa beberapa jenis rantai makanan. Sayur pengeluar dimakan oleh itik. Dimakan oleh itik pula dimakan oleh ular. Sayur pengeluar dimakan oleh kambing pengguna. Kambing pula dimakan oleh ular. Sayur pengeluar dimakan oleh ayam, iaitu pengguna. Ayam pula dimakan oleh ular.
Sayur dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh itik, itik dimakan oleh ular. Sayur dimakan oleh beluncas, beluncas dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular. Oleh itu, rantai makanan menunjukkan hubungan makanan antara hidupan dari aspek perpindahan tenaga. Dan dalam satu habitat boleh ada beberapa rantai makanan berdasarkan makanan haiwan tersebut. Jadi hidupan di kebun sayur ni membentuk hubungan makanan antara pengeluar kepada beberapa pengguna. Okey, Raja menunjukkan hubungan makanan antara hidupan dengan proses fotosintesis dari aspek perpindahan tenaga dalam rantai makanan di habitat sawah padi. Okey, yang ini pula habitat sawah padi. Jadi padi menjadi pengeluar. Padi dapat makanan dengan membina makanannya sendiri melalui proses fotosintesis menggunakan tenaga daripada matahari, tenaga utama dalam ekosistem. Sebab matahari membekalkan tenaga cahaya dan haba. Kemudian itik dan ayam, kedua-dua pengguna ni memakan padi. Sebab padi merupakan makanan yang memberi tenaga kepada itik dan ayam. Lepas tu tenaga daripada haiwan-haiwan ni pula dipindahkan kepada pengguna seterusnya, iaitu ular yang akan memakan itik dan ayam. Akhir sekali, tenaga dipindahkan kepada pengguna terakhir dalam rantai makanan, iaitu helang. Helang juga memakan itik, helang juga memakan ayam. Jadi helang ada beberapa pilihan makanan, ular, itik dan ayam. Jadi ekosistem ni merupakan satu sistem ekologi hidupan semula jadi di mana haiwan-haiwan dan hidupan tinggal bersama, saling berinteraksi, saling bergantung antara satu sama lain dalam satu habitat, termasuklah persekitaran seperti air, tanah dan udara, serta mempunyai tenaga daripada cahaya matahari. Okey. Terima kasih. Thank you.